يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk bersama-sama menunaikan solat asar. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada petang ini diberkati, dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati para imam, para bilal, barisan kepimpinan masjid serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini insya-Allah saya ingin berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipetik daripada kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan juga ajaib, karangan Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, menghimpunkan kisah-kisah pelik di dalam sebuah kitab ulama Jordan dan telah meninggal dunia pada tahun 2012. Kemudian disusun semula oleh asatizah kita di negara Malaysia ataupun diterjemahkan oleh asatizah kita di negara Malaysia oleh Ahmad Zaharuddin ataupun Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zaharuddin Muhammad Zabidi. Dan saya teliti kitab ini amat baik untuk kita, terutamanya pada waktu asar lah. Asar ni dia kena cerita ya tuan-tuan. Pasal asar ni waktu yang berat. Dulu kira time mengaji pun asar ni sesuai matematik, dia tak sesuai baca. Dululah mengaji tuan-tuan, pasal dia kena otak waktu asar ni dia kena kira ya. Jadi insyaAllah pada petang ni saya bawakan kisah yang pertama daripada kitab yang ingin saya bawa ini tuan-tuan, yang bertajuk Celaka Kamu Wahai Anak Adam, Betapa Kamu Khianat. Kisah tentang satu orang lelaki yang terakhir masuk ke dalam syurga Allah, dan tidak ada lelaki yang lain ataupun orang yang lain masuk ke dalam syurga yang paling last melainkan dia. Dan Nabi sebut dia ini merupakan rajulan, satu orang lelaki, bukan perempuan, lelaki. Baik. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha amma yakunu min hisabillahil ibad fi yaumil mi'ad wa mururin nas ala sirat thumma qala thumma yafrughullahu minal qada'i bainal ibad wa yabqa rajulun minhum muqbilun biwajhihi 'alan nari huwa akhiru ahli an-nar dukhulan jannah. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang apa yang berlaku ketika perhitungan Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba pada hari pembalasan dan ketika manusia melalui atas titian sirat. Setelah Allah selesai mengadili hamba-hambanya, tinggal seorang lelaki yang wajahnya masih menghadap neraka. Dia ialah seorang lelaki ahli neraka yang terakhir masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW membicarakan tentang soal hari akhirat, Nabi cerita tentang mahsyar, Nabi cerita tentang titian sirat, maka akhirnya Nabi sentuh tentang satu orang lelaki, yang mana lelaki ini adalah lelaki yang terakhir masuk ke dalam syurga. Maksud kata di sini, dia ini adalah orang yang Allah Ta'ala azab dia beribuan tahun. Wallahu Ta'ala alam, tak sebut berapa tahun, tapi confirm lama tuan-tuan. Allah Ta'ala azab dia pasal dia orang yang orang yang terakhir masuk dalam syurga. Maksud kata lepas daripada dia tak ada lagi dah orang yang beriman, yang pernah mengucap syahadah, yang ada setitik iman dalam jiwa dia, yang tinggal dalam neraka Allah. Yang lain semua ni tuan-tuan orang kufar, orang yang derhaka, orang yang ingkar pada Allah. Tapi dia orang yang terakhir tu pun diazab oleh Allah Ta'ala beribuan tahun yang kita tak tahu berapa tahun lamanya. Allah basuh dia sungguh-sungguh
dan akhirnya dengan rahmat Allah, Allah keluarkan dia daripada neraka masuk dalam syurga. Cerita rahmat Allah nak masukkan dia dalam syurga inilah ada beberapa kisah yang kita akan lihat bagaimana rahmat Allah, bagaimana kasih sayang Allah pada hambanya. Maka bila mana dikeluarkan dia daripada neraka, dan ulama juga berbahas apa dosa dia, apa kelebihan dia, apa kebaikan dia yang menyebabkan Allah bagi rahmat kepada dia, dan pasal apa dia ni masuk dalam neraka lama dan akhirnya dikeluarkan daripada neraka. Maka rupa-rupanya lelaki ini tuan-tuan adalah lelaki yang mana ketika hidup di dunia saat mukallaf, saat ditaklifkan oleh Allah untuk dia beribadat, untuk dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka satu saja amalan yang menyebabkan dia masuk ke dalam syurga Allah, iaitulah dalam kehidupan dunia dia tidak pernah sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala. Tu ya kebaikan yang dia buat sekali tu ya, iaitulah dia tak pernah sembah selain daripada Allah, tak pernah menduakan Allah, tidak pernah declare kata Allah tu ada anak, tak pernah declare kata Allah tu ada adik-beradik dan sebagainya. Itu yang pegangan hidup dia, Allah Maha Esa. Celek-celek tuan-tuan, balik saja, maka kehidupan dia buat dosa ya. Ni dia. Kebaikan tu tak ada langsung tuan-tuan. Ni cerita tak ada langsung kebaikan ni. Dia buat dosa ya, manjang curi, manjang berzina, manjang macam-macam dosa. Yang nak cerita kata buat baik dengan orang pun tak ada. Ni manusia ni kira jahat sungguh lah. Tak ada orang yang sejahat-jahat dia tuan-tuan. Kira jahat sungguh ni. Daripada kalangan orang beriman lah, kira jahat sungguh. Maksud kata hadis ni tuan-tuan, bukan kita lah, confirm bukan kita. Pasal apa? Pasal kita ni sekarang pun dah buat ibadat lah, sekarang pun kita dah buat baik dah. Yang ni cerita dia tak pernah buat kebaikan, maka kebaikannya hanyalah satu, yakni tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah masukkan dia dalam neraka bila timbangan dia tewas, mahsyar tewas, barzakh tewas, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah. Lama tuan-tuan, bila habis selesai Allah Ta'ala sucikan dia, Allah dengan rahmat perintahkan malaikat, hei malaikat, keluarkan dia daripada neraka. Tuan-tuan, keluar daripada neraka tu nikmat tak? Nikmat. Cerita kalau sembang orang neraka, kalau tanya ahli neraka, apa yang kamu minta? Confirm tuan-tuan, tak lain tak bukan, apa yang mereka akan minta? Kami nak keluar daripada neraka. Tu pun cukup besar lah. No? Keluar daripada neraka tu pun cukup sudahlah. Memang yang tu pun paling nikmat dah. Tak masuk syurga pun tak apalah, janji keluar daripada neraka. Pasal neraka ni mengazabkan. Maka dia keluar daripada pintu neraka. Neraka kan jenis juram tuan-tuan, curang, jenis dalam. Neraka ni bukan mendatar, neraka ni mendalam. Maka bila mana dia keluar daripada pintu neraka, Allah Ta'ala keluarkan dia, muka dia masih menghadap akan pintu neraka. Keluar daripada neraka, muka dia ni masih menghadap pintu neraka. Bila muka dia menghadap pintu neraka, katanya kepada Allah, fayaqulu ay rabbi srif wajhi 'anil nar fa innahu qad khashabani rihuha wa ahraqani dhakauha fayad'u Allah bima syaa an yad'uh thumma yaqulu Allah hal asaita in a'taituka dhalika an tas'alani ghairah fayaqulu la wa izzatika la as'aluka ghairah. Tuan-tuan, bila mana dia dihadapkan di hadapan pintu neraka, ni tak duduk dalam dah, dia dah rasa lama dah dalam neraka, maka dia keluar daripada pintu neraka, wajahnya menghadap ke neraka. Dia minta kepada Allah satu permintaan. Tuan-tuan, dalam neraka minta apa pun tak dapat, tapi bila mai duduk kat luar, dia cuba minta kepada Allah satu permintaan. Apa permintaan dia? Ya Allah, alihkanlah wajahku daripada menghadap pintu neraka. Yang tu ya permintaan dia. Duk dalam neraka tuan-tuan, dia tak lain tak bukan minta nak keluar daripada neraka. Dah Allah keluarkan dia daripada neraka, duk depan pintu neraka, minta pada Allah, ya Allah, tak ada satu nikmat yang aku nak minta, melainkan izinkan aku wajahku ni berpaling daripada menghadap pintu neraka. Pasal apa? Pasal dia kata, ya Allah, bila aku menghadap pintu neraka ni, bila aku melihat pintu neraka ni, bukan takut tuan-tuan,
Tapi apabila aku melihat pintu neraka ni menyebabkan kulitku ni melebok habis kerana panasnya dalam neraka, yang menyebabkan wapnya, bahangnya neraka itu terasa sampai kat luar, menyebabkan kulit-kulit wajahnya, badan di hadapannya semua melebok tuan-tuan, kerana panasnya api neraka Allah. Tu baru kat luar ni. Ni bukan cerita duduk kat dalam, cerita duduk kat pintu tuan-tuan. Allahu Akbar. Bahangnya neraka sampai tahap tu menggelegak habis kulit, habis jatuh lebok habis kulit kerana panasnya wap api neraka Allah. Tuan-tuan ceritalah kalau duduk dalam, tak payah ceritalah tuan-tuan. Duduk dalam tu lagu mana, na'udzubillah. Sebab tu Allah Ta'ala bila ahli neraka dimasukkan dalam neraka, Allah besarkan fizikal ahli neraka, yang mana kulitnya saja Allah tebalkan sehingga 40 hasta. Tuan-tuan, kulit saja tebal 40 hasta pasal nak bagi azab, terasa azab neraka. Kedudukan kerusi ataupun tempat duduk ahli neraka sebesar perjalanan daripada Mekah nak sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Tu kerusi saja ahli neraka. Maka Allah besarkan ahli neraka pasal Allah nak rasa, Allah nak bagi dia rasa azab neraka. Dan gigi garham saja sebesar bukit Uhud, maka tu bau gigi sebesar bukit Uhud. Tak terbayang betapa besarnya ahli neraka. Tuan-tuan, tu baru satu orang. Berapa ratus trilion manusia tak tahulah, bahkan lebih daripada trilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Berapa ramai orang yang ada dalam neraka? Berapa tuan-tuan? Tu pun neraka kata hal mim mazid, ya Allah ada lagi tak nak tambah? Pasal masih lagi banyak kosong dalam neraka ni. Besar tuan-tuan neraka Allah. Hebat ciptaan Allah tuan-tuan. Baik, bila dia minta kepada Allah lagu tu tuan-tuan, dia pun doa minta sungguh-sungguh pada Allah. Dan akhirnya kata Allah kepada si fulan ini, adakah kamu akan minta selain daripada apa yang kamu minta sekarang? Maka dia menjawab, la, tidak ya Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah, demi keagunganmu aku tidak akan meminta selain daripadanya. Tuan-tuan, dia kata, ya Allah, cukup takat ni saja yang aku minta, aku tak akan minta selain daripada itu. Tu pun nikmat. Kalau kau perbandingkan wajah daripada menghadap neraka, itu nikmat yang aku tak akan minta dah daripada yang lain selain daripada itu tuan-tuan. Pasal nikmat. Kemudian Allah memperkenankan tuan-tuan, wa yu'ti rabbahu min uhudin wa mawathiqa ma syaa fayasrifu Allah wajhahu 'anil nar fa idza aqbala 'alal jannah wa ra'aha sakata ma syaa Allah ayyaskut thumma yaqulu ay rabbi qaddimni ila babil jannah. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala memperkenankan apa yang diinginkannya disebabkan perjanjian dan sumpahnya. Maka Allah mengalihkan wajahnya daripada neraka Allah. Bila paling wajahnya daripada neraka, dekat akhirat dua ya tuan-tuan, syurga ataupun neraka, tak ada benda lain dah. Bila berpaling wajahnya daripada neraka, paling ke belakang, nampak apa? Nampak syurga lah. Maka bila nampak syurga tuan-tuan, dia tengok, ui, sakan satu tempat yang tak pernah dia lihat. Hebat ciptaan Allah pada syurga. Maka timbul dalam hati dia teringin tuan-tuan, nak tengok apa yang ada pada syurga Allah Ta'ala. Dia tengok daripada jauh, ui, sakan sungguh ni, takkan duduk kat sini ya. No, tadi dah minta pada Allah berpaling. Maka pada saat ini terdetik pula dalam hati dia, apa salahnya kalau aku minta pula pada Allah, qaddimni ila babil jannah, dekat ya dengan pintu syurga. Tak apa, aku tahu aku tak layak masuk syurga, tapi duduk dekat pintu pun jadilah. Aku nak tengok apa yang hebatnya syurga, yang orang duk sebut kata syurga, syurga, syurga ni. Saat aku melihat luaran syurga pun aku rasa hebat, apatah lagi dalam syurga Allah. Maka tuan-tuan, dia pun minta sekali lagi pada Allah dengan muka tak tahu malu tuan-tuan. Dia cerita ni pasal nanti Allah murka ni. Dia pun kata, Allah, ya Allah, boleh tak aku minta satu lagi permintaan? Aku minta supaya engkau dekatkan aku dengan pintu syurga. Dekat ya, tak masuk pun tak apa, aku nak tengok apa yang ada kat dalam. Dekatkan aku dengan pintu syurga ya Allah. Kemudian dia bersumpah sekali lagi pada Allah, demi Allah aku tidak akan meminta selain daripada ini. Ini yang terakhir yang aku minta padamu ya Allah. Tuan-tuan lihat bagaimana kata Allah kepada lelaki ini. Fayaqulullah alasta qad ataita uhudaka wa mawathiqaka
alla tas'alani ghairal ladzi u'tita abada wailak ya ibna adam ma aghdarak. Kemudian tuan-tuan kata Allah kepada lelaki ni, hei fulan, bukankah tadi hang dah kata ini yang terakhir yang kamu minta, yang kamu tidak akan minta selain daripadanya? Maka pada saat ini kamu telah menjadi satu orang yang pengkhianat. Kamu dah minta, maka celaka kamu wahai anak Adam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada lelaki ni, celaka kamu, wailak, celaka kamu. Kamu tadi minta, kata tak mau minta dah, itu yang terakhir, bersumpah dengan nama aku. Tiba pada saat ini kamu masih lagi meminta, wailak ya ibn Adam, celaka kamu wahai anak Adam. Tuan-tuan, nampak Allah meletakkan kalimah celaka kamu. Hang ni kat dunia hang khianat aku, hang buat segala keburukan, hang tak ikut apa yang aku suruh. Duk dalam alam barzah hang kena hang khianat lagi aku. Duk dalam alam barzah, duk dalam alam mahsyar hang khianat lagi aku. Duk dalam neraka lama hang keluar mai boleh lagi khianat pada aku. Tuan-tuan, lebih kurang lagu tu lah. Hang dah rasa berapa lama azab api neraka, bila mai keluar hang boleh lagi hang dusta dengan kata-kata hang khianat. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala kata hang ni celaka. Kemudian apa kata dia? Fayaqulu ay rabbi wa yad'ullah hatta yaqula hal asaita in ataita dhalika an tas'ala ghairah fayaqulu la wa izzatika la as'aluka ghairah. Tuan-tuan, dia dengar Allah murka, Allah marah dia pun kata, dan dia pun berdoa pada Allah sungguh-sungguh. Kemudian kata Allah, baik kalau aku izinkan permintaan kamu supaya kamu dekat dengan pintu syurga, adakah kamu akan minta selain daripadanya? Maka dia bersumpah, la, aku tidak akan sekali-kali minta, dan aku bersumpah dengan namamu, ini yang terakhir aku minta, aku tak akan minta selain daripada itu. Wa yu'ti ma syaa min uhudin wa mawathiqa wa yuqaddimuhu ila babil jannah fa idza qama ila babil jannah in fahaqat lahul jannah fara'a ma fiha minal habrati wasururi fayaskutu ma syaa Allahu ay yaskut thumma yaqulu ay rabbi adkhilnil jannah. Tuan-tuan, kemudian Allah dengan rahmatnya perkenankan permintaan dia. Baik, tak apalah, hang pun dah keluar daripada neraka, aku izinkan hang dekat dengan pintu syurga Allah. Malaikat pun bawa dia, tuan-tuan. Sampai dekat pintu syurga, Allah Ta'ala sengaja buka sikit, tuan-tuan, biar dia tengok apa ada kat dalam. Duduk kat luar, tuan-tuan, maka Allah bagi perhati tengok duduk kat dalam tu ada apa. Dia pun jengui tengok, tuan-tuan, weh, lagu ni syurga. Jangan duduk sembang lah, tuan-tuan, syurga lagu mana kita pun tak tahu. Pasal syurga ni Nabi sebut, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Syurga ni mata tak pernah lihat. Tuan-tuan, kat dunia ni apa yang paling terbaik, apa yang paling tercantik, tu mata kita dunia melihat. Tapi kat syurga tak ada, tuan-tuan, benda tu. Pasal mai kat syurga lagu ni rupanya syurga. Tak terfikir dekat dunia syurga indah lagu ni. Tu syurga. Mala ainun ru'at, mata tak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbin bashar, hati tak pernah terlintas. Tu baru syurga. Jadi kalau tuan-tuan duk terbayang syurga lagu ni, mahligai dia lagu ni, permata dia lagu ni, tu bukan syurga, tuan-tuan. Tak. Kalau tuan-tuan berangan ke duduk dalam syurga, nanti aku nak jadi Perdana Menteri ke, contohlah kan, angin juga jadi Perdana Menteri, tu bukan syurga, tuan-tuan. Tak. Pasal syurga ni satu benda hati tak pernah terlintas. Pasal bila masuk lagu ni punya hebat syurga Allah, lagu ni punya nikmat syurga. Tak terfikir dah, tuan-tuan, tak terfikir dah dunia dahulu. Kita teringin nak buat macam-macam kat dunia ni, tapi bila masuk syurga tak teringin dah. Pasal nikmat syurga tu jauh lebih hebat daripada nikmat dunia yang kita ada sekarang. Tu syurga. Jadi dia pun jengoi tengok, Allahu Akbar, hebatnya syurga. Tengok kawan-kawan dia yang lain, tuan-tuan, semua pakai masuk syurga belakang. Tengok, tuan-tuan, Allah kan. Tengok baik-baik, tengok, oh, imam masjid Binjai pun ada. Oh, dia kata tekan imam masuk, aku tak masuk. Dia kan, tuan-tuan, parti lagi tengok jengui aku dalam, tengok jujung. Lena time kuliah pun masuk syurga. Kan? Dia kata kalau aku tahu aku lena dalam kuliah pun tak apa. Apa saya masuk syurga, tuan-tuan? Oh, bagus. Allahu Akbar. Maka dia kata, hei, takkan aku nak duduk kat luar ni. Maka dia pun kata pada Allah, ya Allah. Tuan-tuan nampak? Dia pun minta, ya Allah,
boleh tak cek nak masuk syurga juga? Bukan opinion lah tuan-tuan, lebih kurang lagu tu lah. Boleh tak aku cek nak masuk syurga juga? Ya Allah, takkan keluar meleleh alyok ni. Tak tengok semua nikmat dalam syurga ni. Duk makan durian musang king semua ada dalam tu. Ya Allah, izinkanlah aku masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan, dia minta pula pada Allah supaya masuk dalam pintu syurga. Minta maaf, dia minta pula kepada Allah supaya dia masuk dalam syurga Allah. Bila saat dia minta kepada Allah dengan permintaan tersebut, fayaqulullah alasta qad ataita uhudaka wa mawathiqaka alla tas'ala ghairah ma utita fayaqulu wailak ya ibna adam ma aghdarak fayaqulu ay rabbi la akunanna ashqa khalqika fala yazalu yad'u hatta yadhaqa Allah minhu fa idza dhahika minhu fa qala lahu udkhulil jannah. Tuan-tuan, maka kata Allah, hei manusia, tadi hang kata hang dah janji dengan aku takkan minta selain daripada tu. Sekarang hang minta pula nak masuk dalam syurga. Hang dah janji, hang dah bersumpah, wailak ya ibn Adam, hang sekali lagi aku sebut celaka kamu. Tuan-tuan, Allah sekali lagi kata kat dia, celaka kamu. Kamu dah khianat apa yang kamu janjikan, dan pada saat ini kamu minta lagi dan minta lagi. Maka dia pun tuan-tuan kata kepada Allah, la akunanna ashqa khalqika, ya Allah, aku tak sanggup jadi manusia yang paling celaka daripada kalangan apa yang telah kamu ciptakan. Izinkanlah aku masuk ke dalam syurga. Dia merintih merayu kepada Allah, sehinggalah yadhakallah, sampailah Allah Ta'ala ketawa. Tuan-tuan, dohak, dohak ni maksud dia ketawa. Sebab itu ulama ataupun penafsiran dalam kitab ini, dia buat tanda buka dan tutup. Tuan-tuan, perkataan ketawa tu dia buat buka dan juga tutup. Maksud kata kena perincikan makna ketawa. Pemahaman dalam bahasa Arab, dohak ni ketawa lah. Tapi adakah Allah ketawa? Jawapannya tidak. Tuan-tuan, Al-Imam Bukhari dalam meletakkan takwilan apakah yang dimaksudkan dengan Allah ketawa di sini dengan makna kata rahmat Allah. Jadi bila sebut kata dohak, yadhakullah dengan makna Allah memberi rahmat, bukannya Allah ketawa. Tuan-tuan, bukan dengan makna kata Allah ketawa. Jadi kalau kita faham kata Allah ketawa, jam terus tuan-tuan. Pasal pemahaman manusia bila sebut kata Allah ketawa, ketawa lah. Gelak tuan-tuan, gelak. Dia mulalah kata Allah gelak, serupa Allah gelak lah. Itu salah tuan-tuan, batil. Dan kalau kita berpegang kepada maslak ataupun ulama salaf, maka mereka memegang lagu mana? La nafham maknahu, kami tak faham maknanya, serah bulat-bulat pada Allah. Nabi sebut perkataan dohak, kita tahu maksud dohak. Kalau manusia kita tahu kata ketawa. Tapi bila Nabi relatekan dengan Allah, bila Allah dohak Allah Ta'ala dengan makna kata ketawa, bukan makna ketawa. Lafaz dia maklum, maksud kata lafaznya kami ambil, tetapi makna kami serah pada Allah. Kami tak tahu apa sebenar makna dohak itu. Hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Itu salaf. Salaf tak pernah menterjemah tuan-tuan tangan Allah dengan tangan yang selayak bagi Allah. Tak. Tuan-tuan, salaf tak pernah terjemah lagu tu, salah. Bukannya tangan yang selayaknya bagi Allah, tak. Tapi kalau salaf, mereka meletakkan bila sebut kata tangan Allah, yadullah, maka serah bulat-bulat pada Allah. Tak tahu makna yadullah tu apa, tapi lafaz dia maklum, kita terima bulat-bulat dan kita beriman. Maka mai khalaf, ulama yang kemudian khalaf mentakwilkan makna supaya tidak menjadi sesat. Jadi bila khalaf, mereka meletakkan yadullah dengan makna yang selayak bagi Allah, tu yang mai kekuasaan Allah. Tuan-tuan, bila sebut kata yadullah bukan tangan, tetapi kekuasaan Allah. Sama juga bila kata Allah Ta'ala yadhakullah, bukan maksud kata Allah ketawa, tetapi rahmat Allah. Itu takwilan yang paling selamat tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan baca sendiri hadis, nampak perkataan ketawa, salah. Bukan makna ketawa, tetapi dengan makna takwilan, iaitulah rahmat Allah. Baik tuan-tuan, ni akidah yang perlu kita faham. Mai umat akhir zaman ni dia selalu sikit tuan-tuan dalam bab akidah, bahaya. Sebab kita tak mau meletakkan Allah sama dengan makhluk, sebagaimana Allah sebut laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan sesuatu pun. Baik,
Allah Ta'ala pun bagi rahmat kepadanya. Maka kata Allah, udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Dan akhirnya dia masuk dalam syurga. Tuan-tuan, bila dia masuk dalam syurga, tak ada dah orang yang masuk dalam syurga. Dia orang yang terakhir. Pintu neraka ditutup selama-lamanya, pintu syurga ditutup selama-lamanya. Tu yang lepas daripada peristiwa ini, Allah datangkan kibas, kan? Allah datangkan kibas. Allah Ta'ala panggil ahli syurga, Allah Ta'ala panggil ahli neraka. Yang ahli neraka ni rasa seronok, pasal bila Allah panggil ni mungkin ada ruang dan peluang kami nak masuk syurga. Yang ahli syurga pula bila Allah panggil risau, takut-takut ada lagi timbangan, ataupun takut-takut Allah murka yang menyebabkan kembali masuk dalam, ataupun terus masuk ke dalam neraka. Risau tuan-tuan. Maka Allah datangkan kibas, tak lain tak bukan Allah nak bagi tahu inilah kehidupan. Dan pada saat ini disembelih akan kehidupan. Tak ada lagi namanya mati, yang mana hidup, minta maaf, yang ini namanya kematian. Maka disembelih akan kematian ini. Maka selepas ini tak ada lagi yang namanya hidup, yang tak ada namanya mati. Yang kekal dalam syurga, syurgalah selama-lamanya. Yang kekal dalam neraka, nerakalah bagimu selama-lamanya. Maka habis titik noktah tuan-tuan. Yang dalam neraka sampai bila? Sampai bila-bila. Taulah sampai bila? Sampai bila-bila. Gila fikir tuan-tuan, gila. Pasal duk fikir kena azab lama ni. Taulah sampai bila? Sampai bila-bila. Taulah sampai bila? Sampai bila-bila. Allah. Maka syukur Allah jadikan kita sebagai Muslim, ada iman dalam jiwa, ada iman dalam hati. Maka menyebabkan kita akan masuk dalam syurga insya-Allah. Baik. فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّاهُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِنْ قَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ. Habis tuan-tuan. Dan akhirnya kata Allah, dia pun masuk ke dalam syurga Allah. Maka kata Allah, mintalah kamu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala bila dia masuk ke dalam syurga, mintalah lagi. Berubah Allah Ta'ala tuan-tuan. Maksud kita berubah ni intonasi Allah. Yang tadi dia minta kena marah, sebut kata kamu ni celaka. Tapi bila saat kaki dia melangkah masuk ke dalam syurga, Allah layan ahli syurga Allah. Allah layan kita nanti tuan-tuan bila kita masuk dalam syurga. Bayangkan layanan Allah kepada ahli syurga lagu mana? Allah kata, mintalah sekarang apa yang kamu nak minta. Tadi dia yang kena minta tuan-tuan, tapi bila masuk dalam syurga, Allah layan dia. Allah kata, hei si fulan, mintalah kamu apa yang kamu nak minta, minta sekarang. Dia pun minta macam-macam tuan-tuan. Dia minta yang ni, dia minta yang tu, dia minta yang ni, dia minta yang tu. Oi, dah boleh minta-minta lah. Kita pun akan minta nanti tuan-tuan. Dulu kat dunia macam-macam peraturan Allah Ta'ala bagi. Maka mai dekat syurga ni kita nak minta macam-macam. Minta ni, minta ni, minta ni, minta ni. Dia pun sama. Berbetul ekon ke apa ke tuan-tuan, wallahu Ta'ala alam kan. Ni nampak ni bagi mah lebih sikit. Dia minta tuan-tuan pada Allah. Minta Allah biar tuan-tuan. Allah biar dia sampai minta. Sampai pada kepuasan minta. Tuan-tuan. Sampai kepada akhir kepuasan dia minta. Sampai tak minta dah. Maka tak kala itulah baru Allah Ta'ala berfirman, itulah bagi dirimu dan mereka yang seumpamanya. Habis titik noktah kepuasan. Cerita ni tuan-tuan, ada pengajaran yang saya nak sebut. Habis dah tuan-tuan. Hadis tu habis, hadis sahih, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Cerita ni tuan-tuan, pertama yang saya nak sebut, bagaimana Allah Ta'ala jadikan kepada kita hawa nafsu. Dalam diri ni tuan-tuan, ada namanya hawa nafsu. Bagaimana hawa nafsu itulah menyebabkan kita masuk syurga, ataupun hawa nafsu menyebabkan kita masuk neraka. Yang pada bulan Ramadan Allah Ta'ala PKPD-kan syaitan ni tuan-tuan. Tak ada musuh kita yang nama syaitan, tapi musuh kita yang ada adalah hawa nafsu. Nafsu tuan-tuan. Dan nafsu ni kat dunia ni, bila dia memberontak, menyebabkan kita buat maksiat. Tapi kalau kita kawal dia, kalau kita mengaji ilmu tasawuf, maka nafsu ni kita kena tunggang dia. Bukan dia tunggang kita. Kita tunggang dia tuan-tuan. Walaupun umpama kuda liak lagu mana pun, maka kita kena tunggang dia. Biar kita yang jaga dia. Tapi kalau kita biar dia tunggang kita, maka habis lingkup kita. Maka nafsu ni mendorong kita buat maksiat. Tuan-tuan, nafsu. Kat dunia ni musuh, antara musuh yang kedua adalah nafsu.
Yang akhirnya kerana nafsu itu masuk dalam barzakh, kita diseksa oleh Allah. Maka diseksa-seksa, mai kat mahsyar diseksa oleh Allah. Ketika kita dicabut nyawa, tuan-tuan, ulama ada berpandangan bahawa roh dan nafsu antara dua benda yang Allah tak hapuskan, yang kekal, tuan-tuan. Walaupun ditiup sangkakala, roh dan nafsu masih lagi kekal, yang Allah Ta'ala letakkan di satu tempat yang milik Allah saja yang tahu. Dibangkitkan, ditiupkan roh, ditiupkan kembali di padang mahsyar, maka dikembalikan jasad, dikembalikan roh, dikembalikan nafsu. Yang nafsu itulah menyebabkan kita rasa sakitnya azab, dan nafsu itu juga menyebabkan bila mana masuk dalam neraka terasa sakitnya neraka, kerana nafs yang Allah Ta'ala jadikan pada kita. Dah teruk kena barzakh, tuan-tuan, dah teruk kena mahsyar, dah teruk masuk dalam neraka Allah. Bukan takat sehari dua, beribuan tahun Allah Ta'ala azab dia, tuan-tuan, beribu tahun. Tapi bila mai keluar daripada neraka, cerita lelaki ni, tuan-tuan, bila mai keluar daripada neraka, tuan-tuan tengok bagaimana nafsu. Dia kata apa? Minta pada Allah, takkanlah hang keluar duduk depan pintu ya, mintalah berpaling daripada neraka. Tuan-tuan, tu cerita nafsu roh yang senantiasa tak pernah puas, satu dan satu, satu dan satu. Walaupun hang dah diazab dalam neraka, bukan takat sehari dua, beribu bahkan ratusan ribu tahun, Allah sucikan dia, basuh sungguh-sungguh. Tapi bila mai keluar, relax ya, minta lagi pada Allah. Itu nafsu, tuan-tuan. No? Dah satu khianat lagi Allah, minta pula yang lain, tak tahu malu, tuan-tuan, minta lagi. Kemudian minta lagi sampai masuk dalam syurga. Dan ada riwayat yang lain menyatakan dia minta pada Allah masuk dalam syurga, tuan-tuan. Laki ni yang terakhir ni, dia masuk dalam syurga. Tahu, tuan-tuan, dia minta apa dalam riwayat yang lain? Dia minta pula pada Allah, ya Allah, aku tengok syurga tingkat 2 lagu macam sempoi pada tingkat 1 ni. Boleh tak aku minta engkau tingkatkan darjat syurga daripada darjat yang ke-8 naik kepada darjat yang ke-7. Tuan-tuan, dia minta darjat yang lebih sempoi daripada syurga yang dia dapat dah. Dan tuan-tuan tahu syurga terakhir yang dia dapat, berapa keluasan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Riwayat yang sahih juga menyebut bahawa dia dapat syurga, keluasan yang Allah Ta'ala bagi umpama langit dan juga bumi. Tuan-tuan, yang dia dapat, orang terakhir dapat keluasan syurga yang Allah Ta'ala bagi pada umpama luah langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Dan bukan satu kali ganda, tapi Allah lipat 7 kali ganda bagi orang yang terakhir ni. 7 kali ganda lipat keluasan langit dan bumi yang ada pada kita sekarang. Allahu Akbar. Langit pun tak ada siapa boleh explore, naik sampai ke atas, tuan-tuan, punya luah. Cerita kalau tanah Pulau Pinang ni pun luah ada, tuan-tuan. Kalau kita dapat seluruh negeri Pulau Pinang tu pun tak torah dah nak buat apa. Pasal apa? Luah dah Pulau Pinang ni pun. Ini luah langit dan bumi. Ni orang yang terakhir. Kita tak payah sembang lah, tuan-tuan. Kita ni orang beriman, insya-Allah. Kita ada iman, kita ada Islam, insya-Allah, tuan-tuan. Lagi luah daripada orang yang terakhir ni. Tu hebat, Allah gantikan kepada orang yang beriman. Tu pun, tuan-tuan, dapat punya luah, dia teropong tengok, oi, langit apa, syurga yang kedua macam sempoi. Minta pula pada Allah, ya Allah, boleh tak aku nak naik darjat yang kedua daripada darjat yang paling bawah? Maka kata Allah, cukup. Ini saja bagi kamu. Kalau bagi pelepah, tuan-tuan, lah kelipi sampai syurga Firdaus. Duduk dengan Nabi tu pasal kalau dia duduk minta, akhirnya sampai syurga yang paling terbaik bersama dengan baginda Nabi SAW. Cukup itu saja yang layak bagi kamu. Maka Allah tahan, tuan-tuan, cerita nafsu lagu tu. Maka mudah-mudahan, tuan-tuan, kita jaga dan kita kawalah nafsu kita agar tidak masuk kita ke dalam neraka dek kerana nafsu kita yang memberontak. Maka peliharalah hawa nafsu kita sungguh-sungguh. Kerana itu yang menyebabkan kita mudah masuk syurga dan juga boleh menyebabkan mudah masuk ke dalam api neraka Allah. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan Al-Mubarak tidak lain tak bukan Allah nak sekang, Allah nak jaga, Allah nak perisai. Kan Nabi sebut dalam sebuah hadis ketika Nabi berjalan dengan Sayyidina Muaz, ala adulluka min abwabil khair, wahai Muaz, nakkah kamu tahu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Muaz, qalu bala ya Rasulullah. Maka kata Nabi, as-sawmu junnatun, puasa itu sebagai perisai. Ulama mereka bahas tentang makna perisai.
dengan makna perisai yang pertama, jauhkan daripada api neraka, benteng daripada api neraka. Ada juga ulama meletakkan dengan makna kata Allah Ta'ala benteng daripada dosa, daripada kita melakukan maksiat. Dan yang ketiga, ada juga ulama meletakkan perisai kepada hawa nafsu daripada kita memberontak. Tu yang main bulan Ramadan ni tuan-tuan, nafsu kita tak berapa nak lalu sangat. No, dia tak berapa nak lalu. Dia pasal Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan bulan yang menjadikan hambanya menjadi orang yang paling takwa. Dan kata ulama, tak ada ibadah yang paling mudah untuk jadikan manusia itu bertakwa melainkan yang namanya puasa pada bulan Ramadan. Senario tuan-tuan yang berlaku pada bulan Ramadan, manusia bersungguh-sungguh nak buat ibadat, yang mana masjid pun penuh, kuliah pun penuh. Pasal apa? Pasal Ramadan, bulan yang Allah nak jadikan kita orang yang bertakwa. Jadi pelik, main bulan Ramadan masih lagi melakukan dosa besar pada Allah, tu pelik sungguh tuan-tuan. Pelik sungguh. Kerana bulan Ramadan ni sepatutnya nafsu dia rendah, tapi dia masih lagi melakukan dosa besar. Dosa kecil ni payah kawai tuan-tuan, tapi dosa besar, maka pelik ajaib tuan-tuan bila dia masih lagi melakukan dosa-dosa besar. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, dan menyebabkan mai masuk bulan Syawal kita meneruskan takwa itu agar kita menjadi orang yang senantiasa mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Wallahu ta'ala alam. Itu saja daripada saya, perkongsian pada waktu petang ini. Mudah-mudahan memberi manfaat yang cukup besar dalam kehidupan kita, agar sama-sama kita mengumpul segala amal kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين في سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.